Sebab itu jika kita mahu langkah pembetulan dan pembaharuan dalam kerajaan kita hari ini, saya cadangkan supaya kita tukar mereka-mereka ini. Dulu mereka dalam gabungan lain mereka gagal, sekarang mereka gabungan baru pun mereka gagal, mereka tidak boleh menerujui kerajaan. So untuk langkah pembetulan dan pembaharuan, sebab itu kita kena tukar mereka-mereka ini supaya kita boleh membuat dasar-dasar baru yang lebih baik untuk rakyat dan negara, tuan-tuan. Untuk tujuan ini saya ingin mula dengan menjawab soalan dan menyangkal propaganda mereka yang tadi yang saya kata, yang mereka kata mereka boleh menang. Mereka pun kata UMNO tak boleh menang, dia kata UMNO ni lemah, UMNO ni dah masuk longkang lah apa dan apa-apa segalanya mereka kata. Dan pada saya sebenarnya situasinya terbalik sebenarnya. So the real question is that bukan sama ada UMNO boleh menang atau tidak. Sebenarnya the real question is sama ada PPBM tu boleh menang ke tidak bersendirian. Kita kalau kita perlu pergi bersendirian, so macam nak buat macam mana kalau ini kita pergi bersendirian dan kita masih mempunyai peluang. Tetapi kalau PPBM ini, persoalannya bolehkah mereka menang kalau mereka bersendirian? Jawapannya tidak, sebab mereka tidak mempunyai sokongan di akar umbi. Mereka tidak ada akar umbi pun, cawangan pun tak ada, dan mereka tidak ada jentera. Dan sekarang ni kita lihat sokongan rakyat kepada mereka pun teruk. So sebab itu mereka perlukan parti-parti lain untuk memikul mereka-mereka ini. Tapi masalahnya kalau parti-parti lain pun nak memikul mereka ini, mereka pun akan terpalit sama dan mereka pun akan kalah dan akan rugi. So persoalannya macam mana mereka nak jadi Perdana Menteri lagi lepas PR2015 kalau mereka tidak boleh berdiri atas kaki sendiri. Dan saya juga nak tegur beberapa beberapa posisi ataupun beberapa, saya tengok beberapa orang ahli politik yang nampak ada hipokrasi di situ, ya. Sebab macam saya cakap tadi, mereka ni memilih-milih, ya. Bila kita tanya UMNO, dia kata UMNO kena menerima PPBM, tetapi bila kita tanya mereka kenapa tak nak terima satu-satu parti ni, mereka kata tak boleh pula, ya. Dan contohnya lagi, kita tanya kenapa tak boleh terima Anwar Ibrahim, ya, katakanlah, saya tak menyokong Anwar Ibrahim tapi ini contoh. So dia kata Anwar Ibrahim tak boleh, ada masalah moral dan sebagainya, dan begitu gini sebagainya. Tapi bila kita tanya kalau Azmin macam mana pula, mereka kata Azmin okey, Azmin tak ada masalah moral apa-apa. So ini adalah satu yang lucu dan pada saya satu yang ada hipokrasi di situlah. Dan sebab itu pada saya senang je, kita tak boleh, kita tahu mereka ni pengkhianat, mereka telah gagal mentadbir negara. So kita kena tolak bekas-bekas PH ini. So bukan saja kita perlu tolak PH, DAP dan Anwar Ibrahim, tapi kita kena tolak bekas-bekas PH juga, ya. Macam Mahathir dan PPBM ini, sebab mereka lah yang telah menyebabkan kita semua berada dalam keadaan yang sebegini pada hari ini, ada krisis dan sebagainya. Jika kita perlu lawan mereka-mereka ini bersendirian macam dulu-dulu dalam Barisan Nasional, apa kita nak takut? Lawan aja lah, ya. Nak buat macam mana, ya? Kalau PAS tak nak bersama kita perlu pergi bersendirian, kita tidak perlu takut kerana kita ada kekuatan kita sendiri. Kita perlu yakin, kita tidak perlu lemah semangat, ya. So saya nak balik kepada persoalan pada malam ini, iaitu adakah PPBM boleh membentuk kerajaan dan boleh mendapat 23 majoriti. Untuk itu kita kena lihat angka-angka dan fakta lebih detail, tuan-tuan. Saya tak tahu bila pilihan raya akan diadakan. Yang saya tahu PH dan PN kedua-duanya tidak mahu pilihan raya terdekat. Bukan pasal COVID, kalau COVID reda pun mereka tak nak. Sebab itu pemimpin mereka, Wak Imah dalam PPBM atau dalam PH sendiri, dia kata dia tak nak pilihan raya sekarang, dia nak pilihan raya sampai lepas 2023, tuan-tuan. So bukan kerana COVID, sebab mereka takut untuk berhadapan dengan rakyat. PN sekarang takut nak buka parlimen, PH pula takut pilihan raya. Walaupun Tan Sri Muhyiddin itu janji, dia kata lepas COVID reda dia akan membuat pilihan raya, tetapi jangkaan saya beliau akan cuba melengah-lengahkan perkara ini. Apa-apa pun kita kena tengok data dulu, tuan-tuan. So cerita pasal data dan pilihan raya ni, saya nak cerita sikit. Saya ada pengalaman sikit dalam pilihan raya dalam war room lah.
ya, dalam pilihan raya sebelum ini, kecuali PRU 14 ya tuan-tuan. Dalam PRU 14 saya tidak terlibat dalam war room. Saya tak tahu apa mereka buat dalam itu, so saya pun tak ada akses kepada data. Sebab itu kalau tanya secara jujur, saya pun tak sangka kita boleh kalah. Sebab saya tak ada data dan saya tidak ada dalam war room pada ketika itu, dan tidak ada agensi pun menyangka kita akan kalah sebenarnya. Tapi apa-apa pun, kita tidak boleh ulangi kesilapan yang lalu tuan-tuan. Dan saya tunjuk sikit, ada gambar dekat sini. Ini gambar-gambar lama lah, nostalgia tuan-tuan. Ini kerja saya. Ini dulu saya tak ingat dalam pilihan raya mana. Ini dengan Presiden MCA pada ketika itu. Ini saya yang pakai baju putih tu. Ini Datuk Saka pun ada kat sini. Siapa lagi ada kat sini? Ini dulu Ketua Pemuda MCA. Dan ini masa kita menang di Sungai Besar, tak salah saya dukung YB Budiman, Datuk Budiman, dengan Datuk Seri Syam sebelah saya. So masa tu saya dekat sebelah Budiman. So bila dia orang suruh pikul dia, kita pikul lah dia, kita angkat dia, menang dia pilihan raya. Pada ketika itu menang besar di PRK Sungai Besar. Dan lepas kita kalah pilihan raya pun, ini saya dalam war room. Ini dengan Datuk Ismail Sabri dengan Datuk Tok Mat, Datuk Samsul. Ini nostalgia lama lah. Saya nak tunjuk sikit. Yang ini antara favourite picture saya. Saya tak tahu ada video ke tak. Ini saya dengan Datuk Seri Ahmad Maslan. Ini best. Ini masa ni saya berceramah dengan di atas lori tuan-tuan, dekat pasar yang ada beribu orang time tu. Ini seronok lah. Kalau tuan-tuan Google dalam ini lepas PRU 14. Masa ni kita lawan PPBM, tak salah saya di di Semenyih ke apa, saya tak ingat. Pada masa ini itu seronok tuan-tuan. Dan satu lagi, saya kata tadi PRU 14 saya tak terlibat. Kerana apa? Kerana sebabnya ialah pada ketika itu Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Najib, bos saya pada ketika itu, tahun 2018. So dia mahu saya fokus kepada dasar-dasar jangka sederhana dan jangka panjang kerajaan. Saya telah diambil bekerja oleh beliau untuk buat dasar-dasar sederhana dan dasar-dasar jangka panjang, terutama dasar ekonomi, dasar sosial negara, terutama dasar yang melibatkan transformasi nasional atau TN50, iaitu plannya pada ketika itu selepas pilihan raya. Bila kita menang, kita akan teruskan dasar-dasar transformasi ini, TN50. So dia suruh saya buat benda ni lah. So dia suruh saya buat kerja. So sebab itu saya tidak terlibat dalam war room PRU 14. Namun apakan daya, masa PRU 14 kita telah kalah. So dasar-dasar transformasi ini telah terbentuk akibat tomahan dan fitnah PH dan PPPM pada ketika itu. Tapi tak apa. Kalau apabila kita menang PRU 15 nanti, kita akan continue dasar-dasar transformasi itu.